Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera buat semua pelajar. Okey, alhamdulillah kita bersama lagi dalam kelas RBT tingkatan 3. Okey, tapi kali ini kita pergi lebih mendalam. Okey, bahagian mekatronik. Okey, jadi sebelum apa-apa pelajar pun boleh sekali semak dalam muka surat 18 dalam buku teks, okey. 1.14 menghasilkan gambar raja blok pada produk mekatronik sedia ada. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita terus kepada apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey. Okey, kalau pelajar boleh lihat dekat skrin yang cikgu paparkan ni, ni bila kita berada dalam kelas Okey, perhatian kepada pelajar, mata kita gunakan untuk melihat, telinga kita gunakan untuk mendengar, mulut kita gunakan untuk bertanya cikgu, okey, bertanya kawan, berbincang, okey, tangan untuk membina sesuatu dalam kelas RBT dan kaki melangkah apabila perlu. Jadi kalau ada sesi pembuatan produk, barulah menggunakan kaki untuk berjalan-jalan. Berjalan-jalan tu mencari idea, okey, mengambil peralatan dan sebagainya. Okey, kita terus pada topik pembelajaran. Jadi, yang pertama pelajar kena tahu apakah dia gambar raja blok. Okey, gambar raja blok iaitu maksud dia suatu lukisan yang mewakili litar atau elemen, okey, yang dilukis dalam bentuk blok. Kiranya kat sini adalah perancangan pertama sebelum produk itu dibuat. Okey, apa dia punya komponen-komponen yang perlu digunakan. Okey, saya ulang, maksud dia suatu lukisan yang mewakili litar atau elemen yang dilukis dalam bentuk blok. Okey, jadi kalau pelajar nak tahu lebih lanjut, kita pergi kepada gambar raja blok. Apa yang pertama perlu ada? Okey, lihat garisan putus-putus. Okey, ada berapa garisan putus-putus? Ada 2 bahagian. Ini yang penting. 2 bahagian untuk gambar raja blok. Dah ada markah. Okey, seterusnya pelajar kena tulis bahagian input. Seterusnya di tengah-tengah proses. Okey, dan akhir sekali adalah output. Jadi yang penting kena yang ini bahagian yang penting. Input kena ada, proses kena ada, output, dan 2 garisan putus-putus ini. Jangan pelajar buat satu garisan lurus terus. Okey, mesti garisan putus-putus. Okey, seterusnya pelajar kena tahu apakah dia input. Okey, jadi input berfungsi menerima dan menghantar isyarat daripada peranti maksudkan. Jadi input ni adalah komponen yang pertama, menerima isyarat. Nanti kita tengok apa komponen pertama yang menerima isyarat. Okey, seterusnya peranti dinamakan apa? Peranti masukkan. Okey, jadi komponen pertama yang menerima isyarat atau menghantar isyarat adalah peranti masukkan. Okey. Lepas itu dia menghantar isyarat kepada bahagian proses. Jadi apa dia proses? Berfungsi memproses isyarat yang diterima daripada peranti input mengikut pengatur caraan. Jadi bahagian proses ini dia menerima isyarat daripada peranti input dan dia mengikut prosedur pengatur caraan. Okey, dinamakan apa? Okey, pengatur caraan dinamakan pengawal. Okey, dinamakan pengawal. Okey, seterusnya apabila pengatur caraan telah dibuat, okey, dan pengawal telah memproses isyarat tersebut, akhir sekali dia menghantar isyarat kepada output. Jadi output ni apa? Berfungsi menjalankan tindakan melalui peranti keluaran. Okey, jadi dialah yang bertindak balas
apa yang akan berlaku. Okey. Jadi dinamakan peranti keluaran. Okey, ingat input peranti masukkan, proses pengaturcaraan dan pengaturcaraan dan kawalan. Okey, output adalah peranti keluaran. Okey. Jadi kalau bahagian ni pelajar masih tak faham, kita pergi kepada terus. Okey, produk. Produk yang pertama. Okey, kereta kawalan jauh. Jadi kita nak tahu apa dia punya peranti input, proses dan juga output. Okey, right. Okey, jadi kat sini kita tengok pelajar lukis dulu. Okey, input, proses, output dan garisan-garisan putus ni. Okey, dan kita tengok apa dia komponen input. Okey, jadi kat sini komponen input dia adalah panel kawalan tanpa wayar. Panel kawalan tanpa wayar ataupun disebut remote control. Okey. Ni. Contoh kat sini adalah telefon bimbit. Okey, dikontrol oleh telefon bimbit. Jadi dipanggil panel kawalan tanpa wayar. Okey, lepas tu panel kawalan tanpa wayar menghantar isyarat kepada apa? Kita tengok. Menghantar isyarat kepada proses. Okey, jadi proses dia apa? Proses ia dipanggil mikro pengawal. Okey, apa-apa sahaja komponen mekatronik. Okey, bila bahagian proses saja dipanggil mikro pengawal. Kat situlah pengaturcaraan dan juga kawalan berlaku. Okey, di setup. Okey. Jadi mikro pengawal menghantar isyarat kepada komponen output. Jadi komponen output dia adalah, kita tengok yang pertama pemacu motor dan yang kedua adalah motor AT. Okey, jadi dekat untuk gambar raja blok kereta kawalan jauh, beginilah rupa dia. Okey, sambil-sambil tu boleh semak. Boleh semak dekat buku teks. Sama je. Okey, pada muka surat 19. Jadi mikro pengawal menghantar tindak balas kepada pemacu motor dan juga motor AT. Sama ada untuk apa ni? Untuk apa? Kita tengok dia akan melakukan proses apa? Iaitu roda berputar. Sama ada roda tu berputar ke hadapan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Okey, itu adalah daripada proses tindak balas. Okey, daripada mikro pengawal. Mana dapat mikro pengawal? Daripada panel kawalan tanpa wayar. Okey, ingat ini adalah gambar raja blok bagi kereta kawalan jauh. Okey. Jadi macam mana pula gambar raja blok untuk pintu gelangsa automatik? Kita tengok. Okey, jadi apa dia komponen input? Sebelum tu pintu gelangsa automatik, pelajar-pelajar tahu tak? Biasanya digunakan di shopping komplek, kedai-kedai yang besar. Apabila kita nak lalu je, pintu tu auto terbuka. Auto terbuka dan auto tertutup. Terbuka sendiri atau tertutup sendiri. Jadi itu adalah pintu gelangsa automatik. Jadi biasanya belajar tahulah kenapa dia terbuka, kenapa dia tertutup. Tapi kita nak masuk ke dalam gambar raja blok ni macam mana. Okey, jadi kita kenal pasti input dia apa. Okey, input dia adalah bermula dengan pergerakan objek. Okey, pelajar-pelajar berjalan ke arah pintu gelangsa automatik tadi. Okey, jadi itu dipanggil pergerakan objek atau benda hidup seperti manusia lah. Okey, lepas tu dikesan oleh siapa? Dikesan oleh penderia gerakan. Tak nampak sikit. Tapi cikgu terangkanlah kat situ penderia gerakan. Okey, jadi input dia adalah penderia gerakan. Kalau biasa orang panggil sensor apa? Sensor gerakan. Okey. Okey, lepas tu
menghantar isyarat kepada komponen proses. Jadi komponen proses sama je dipanggil mikro pengawal. Komponen proses ni sama je. Okey, tak kira komponen mekatronik apa dipanggil mikro pengawal. Okey. Jadi mikro pengawal menghantar tindak balas tadi ataupun isyarat yang tadi kepada output untuk apa? Kita tengok dia hantar kepada motor AT, takal dan tali sawat. Okey. Pemacu motor. Okey, takal dan tali sawat ni apa? Kalau kita belajar daripada tingkatan 1 dan tingkatan 2, kita belajar tentang mekanikal. Okey, jadi komponen mekanikal dia lah kat sini, output lah. Okey, takal dan tali sawat. Jadi apa tindak balas yang berlaku? Jadi pergerakan membuka dan menutup pintu. Okey. Ingat balik, input dia adalah pergerakan objek atau benda hidup seperti manusia yang dikesan oleh penderia gerakan. Okey, lepas tu menghantar isyarat kepada komponen proses iaitu mikro pengawal, dan mikro pengawal menghantar isyarat kepada komponen output iaitu motor AT, takal dan tali sawat, pemacu motor, dan akhir sekali menggerakkan pintu buka atau menutup sendiri. Okey. Alright, itu untuk pintu gelang besar automatik. Okey, seterusnya, macam mana gambar raja blok bagi mesin basuh automatik? Okey. Jadi dekat mesin basuh automatik ada apa kat situ? Siapa yang pernah tengok ayah membuka mesin basuh automatik ni? Ataupun dulu-dulu punya mesin basuh manual. Jadi kalau yang pernah tengok, biasanya dia akan tengok ada drum. Ruang kita masukkan pakaian tu dipanggil drum. Okey, lepas tu kita nampak ada belting. Bahasa Inggerisnya belting tapi dalam bahasa Melayunya apa? Tali sawat. Tali sawat yang bergigi-gigi itu adalah tali sawat. Itu biasa. Okey, standard. Okey, jadi kita tengok macam mana gambar raja blok bagi mesin basuh automatik. Macam biasa, lukis dulu input, proses dan output serta garis titik-titik ni. Okey, garis putus-putus. Okey, jadi kita kenal pasti komponen input dia. Okey, jadi komponen input dia adalah mode pilihan. Yang pertama lah. Pertama jari menekan. Mode. Okey, tekan mode dia. Sama ada nak cucian biasa, okey, ataupun cucian yang bersih seperti kita nak mencuci seluar jean. Okey, ada pilihan dia. Ataupun kita tak nak pilih basuhan, kita cuma nak mengeringkan saja. Okey. Jadi pertama sekali adalah mode pilihan. Itulah komponen input. Okey, lepas tu penderia. Penderia apa ni? Penderia daripada sensor kita punya mode pilihan tadi. Canggih kan? Okey, itu adalah komponen input. Jadi dia memberi isyarat kepada komponen proses apa? Cikgu dah cakap dah, dia biasa semua sekali komponen mekatronik ni ataupun produk mekatronik ni, okey, apabila proses dipanggil mikro pengawal, dan mikro pengawal menghantar isyarat kepada komponen output iaitu apa? Kita tengok motor AU. Okey. Lepas tu takal dan tali sawat, dan akhir sekali apa dia? Pemacu motor. Okey. Takal dan tali sawat lah tadi yang saya terangkan. Okey, dan akhir sekali apa tindak balas yang berlaku? Drum berpusing. Okey. Jadi mulalah cucian tu tadi. Okey, selepas mesin basuh kita tengok 5 minit uji minda. Jadi 5 minit uji minda ni cikgu minta pelajar-pelajar buat buat di dalam buku nota untuk pembelajaran hari ini.
Cikgu nak tengok pelajar faham atau tak faham, dan akhir sekali pelajar snap gambar ataupun ambil gambar, okey, dan hantar dalam Google Classroom. Okey, upload di situ, nanti isikan borang kehadiran dan cikgu akan tengok sama ada jawapan anda betul ataupun tidak. Kalau rasa macam tak betul je, boleh mesej cikgu. Okey, nanti cikgu tolong betulkan. Okey, apa yang pelajar kena buat? Okey, jadi pelajar kena binakan gambar raja blok, iaitu apa? Palang. Palang ni lah. Okey. Binakan gambar raja blok bagi produk yang ditunjukkan. Okey. Jadi apa yang pertama? Apa komponen input dia yang pertama? Okey. Lepas tu apa dia bahagian, proses, dan akhir sekali apakah dia komponen output? Tengok palang bila kereta sampai je, palang tu terbuka. Macam mana palang boleh terbuka? Dan akhirnya kereta lepas saja, palang tu boleh tertutup semula. Jadi kat sini cikgu nak tengok macam mana anak-anak cikgu yang kreatif ni boleh melukiskan gambar raja blok bagi komponen mekatronik ni, bagi produk mekatronik. Okey. Jadi sampai di sini saja untuk penerangan cikgu berkaitan dengan gambar raja blok. Okey, 1.14. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam kelas berikutnya. Jika diberi kesempatan, insyaAllah. Okey. Okey, jadi sampai di sini saja. Cikgu harap pelajar terus bersemangat, okey, untuk meneruskan pembelajaran daripada rumah. Okey, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye.